وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلو والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك علما لدني ومشرب صافي هاني يا وهاب يا غني. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengarah rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dalam kitab dia Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, sehingga perkataan dia ke-14 ke-15. Sekarang kita duk bahas mengenai adab-adab orang alim. Yang ke-15, menegah ia orang alim akan orang yang mengkosak dengan belajar ilmu yang memberi manfaat akan yang lain daripada wajah Allah Ta'ala. Yakni di antara tugas seorang guru, jangan mengajar, jangan beri ilmu kepada anak murid yang tidak ikhlas niat dia. Kalau anak murid dia belajar semata-mata nak jadi hebat, kalau anak murid dia belajar kosak dan tujuan dia belajar untuk dapat jawatan, maka jangan ajar. Kerana ilmu itu akan dia gunakan untuk kepentingan dia. Maka seorang yang alim, guru kalau mengajar kepada anak murid yang niat lagu ni, seolah-olah kita beri pisah kepada seorang perampok. Orang perampok, maka kita beri pisah ke dia. Tak ada apa. Dia kerja meropok. Maka orang guna ilmu untuk kepentingan. Lebih-lebih lagi pada masa sekarang. Belajar ilmu nak cari jawatan, belajar ilmu bukan kerana Allah Ta'ala, macam-macam lah untuk kepentingan dunia. Maka jangan beri ilmu pada dia. Biarlah dia merayu pun, jangan beri. Tu adab sebagai orang alim. Beri pelajaran kepada dia, nasihat kepada dia, betulkan niat dia, baru kita beri. Kalau tidak, tak usah beri lah. Ke-16-nya, hendaklah ia menegahkan orang yang belajar ilmu yang fardu kifayah dahulu daripada selesai daripada fardu ain. Kalau anak murid dia nak pergi ngaji ilmu fardu kifayah, dia kata tak usah lagi. Lepas dah fardu ain, tak lepas lagi ngaji ilmu fardu ain. Itu adab orang alim. Dia kena bimbing anak murid dia, kerana anak murid dia tak tahu apa. Jadi kena suruh dia belajar ilmu fardu ain dulu. Nak pergi belajar ilmu fardu kifayah tidak salah. Tetapi kalau tak lepas ilmu fardu ain lagi berdosa. Jadi seorang guru mesti menasihati anak murid dia daripada buat benda yang salah, sekalipun dalam rupa belajar.
Dan ilmu yang fardu ain itu iaitu ilmu yang membaikkan ia akal zahir dan batinnya dengan takwa, yakni dengan mengerjakan ibadat yang zahir dan batin dan menjauhkan maksiat yang zahir dan maksiat yang batin. Hak tu ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain iaitu ilmu kita boleh buat ibadat. Ibadat yang kita dok buat sekarang. Ilmu sama ada ibadat zahir ataupun ibadat batin. Hati kita berkait dengan batin kita. Sifat-sifat mahmudah, ibadat zahir, dan dapat meninggalkan maksiat-maksiat zahir dan maksiat-maksiat batin, maksiat hati kita lah. Seperti yang tersebut dalam kitab ini. Kita ngaji dah maksiat zahir, maksiat batin, ibadat zahir, ibadat batin. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Allah lah yang akan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ke-17, hendaklah ia mengamalkan akal ilmunya, yakni guru itu, seorang alim itu mesti mengamalkan ilmu dia sekadar ia mampu. Dia kena berusaha dengan qadar ilmu dia, dia kena beramal dengan qadar ilmu dia. Berusaha sama ada secara zahir ataupun secara batin, dia mesti berusaha mengikut apa yang ia pelajari. Apa yang ia tahu mesti dia kena amal. Tak ada sempat tapi biar ada usaha nak beramal. Supaya diikut oleh orang yang belajar itu akan amalnya dan perkataannya. Barulah orang boleh tengok kita. Ilmu banyak tapi kecek uduh. Tak boleh juga. Ilmu banyak perbuatan jahat. Tak boleh juga. Jadi amalan dan perkataan mesti selaras dengan ilmu dia. Sekadar mana ilmu dia, sekadar itulah amalan dia dan perkataan dia. Maka semakin tinggi darjat seorang dengan Allah Ta'ala, semakin halus, semakin menarik perbuatan dia dan perkataan dia. Kalau orang semakin banyak ilmu tetapi amal dia, perbuatan dia, perkataan dia tidak selaras, ini masalah. Kita tidak menafikan ilmu dia, tetapi orang alim ni tidak ada adab. Adab sebagai seorang alim patut beramal sesuai dengan ilmu dia. Dan menjadi semangat kepada anak murid dia, pelajar dia untuk beramal serupa dengan guru dia. Ni kalau kecek sedap tapi tengok pada amalan, tak menarik. Kadang-kadang orang ni dua-dua sama naik, ilmu naik, amalan pun naik. Faslun fi adabil muta'allim. Ni adab suatu fasal menyatakan adab orang yang belajar. Orang belajar kena ada adab, ya. Saya baru nak belajar, saya tak ada adab lagi. Ya, belajar beradab. Ilmu ni terbahagi kepada dua, ilmu perkataan dan ilmu adab. Maka kena belajar ilmu adab dulu sebelum belajar ilmu perkataan. Belajar ilmu adab dulu. Ulama-ulama dulu, dia akan ajar anak murid dia dulu ilmu adab. Kadang-kadang dengan adab tu, kita lebih tinggi di sisi Allah berbanding dengan orang ada ilmu di dada dia. Orang ni tak ada ilmu tetapi dia penuh dengan adab, maka dia lebih berat timbangnya di neraca Allah Ta'ala berbanding orang yang ada ilmu. Dan ada orang yang belajar serta orang yang mengajar akan dia itu beberapa perkara. Tetapi disebutkan oleh Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala pada Bidayatul Hidayah ada 11 perkara. Dia kata adab seorang murid dengan guru dia ada 11 perkara. Saya malah buat, boleh ke tak? Saya nak belajar tapi saya malah jaga adab. Boleh. Tetapi banyak kesan-kesan kepada ilmu yang kita perolehi. Pertama, ilmu yang diambil dengan cara tidak ada adab, pertama keberkatan dia kurang. Kurang, tentu dah kurang. Kerana diambil dengan cara tidak ada adab. Kedua, ilmu yang kita perolehi sukar untuk kita nak amal. Payah kita nak amal. Kerana apa? Kerana kita ambil itu dengan cara tidak betul. Sekalipun maklumat tu ada di dalam pemikiran kita, tetapi amalan ilmu itu tidak boleh kita terapkan dalam perbuatan di kita, tak boleh nak amal. Jadi Imam Ghazali kata ada 11 adab sebagai seorang pelajar untuk mendapat ilmu yang berkat. Ilmu yang berkat ini menyebabkan kita boleh beramal dengan ilmu kita.
ambil sunnah-sunnah Nabi. Semua kita boleh amal. Kadang-kadang ilmu yang tidak berkat, ilmu yang tidak ada berkat, orang ni ada ilmu tapi orang kurang ambil istifadah daripada dia. Dia orang alim tapi tak ada orang pergi ngaji yoga apa dia. Ni masalah juga. Kesal daripada ilmu yang tidak ada berkat. Kalau paling berat payah nak amal. Sebuti abuk tak amal. Sunat wuduk tak amal. Doa wuduk tak amal. Siwak tak amal. Benda hok lekeh sekali pun tak amal. Hok berat-berat hok dalam hati tak sedok koya. Ambo napuk ya tidak amal hok sunnah zahir ni. Dalam hati ambo amal belako, makrifat, ilmu tawakal, ilmu gapo, buah. Hok tu kau payah. Hok zahir ni pun tak boleh nak amal dah. Lagi-lagilah. Pertama, apabila beradab dengan gurunya, maka hendaklah ia mendahului memberi salam. Tu kaedah dia. Jumpa dengan guru, assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nabi, sahabat-sahabat dia nak beri salam pada dia, dia dulu beri salam. Tu tawaduk dia. Tetapi adab sebenarnya orang bawah memberi salam kepada orang atas. Tu cara dia. Guru dengan murid mana afdalnya? Murid lebih afdal. Ibu guru lah baru tawaduk, betul. Dari sudut tawaduk, tapi dari sudut adabnya, dari sudut haknya, murid kena beri salam kepada guru dia. Jangan jauh sangat, dekat. Ni skala. Assalamualaikum. Yang awak kata. Apabila bertemu beradab lagu tu, beri salam. Keduanya, bahawa jangan membanyakkan berkata-kata di hadapan gurunya. Jangan banyak kecek depan tok guru dia. Ni siap buah. Tak tangan atas bahu. Mana guru? Oh, kacik mana? Kecek sopong dengan guru dia dah. Maka guru kita jangan buat lagu tu. Jangan banyak kecek, tanya soalan senyap dengar. Jangan duk letak perkataan dia. Oh, buat macam guru duk buah. Tak boleh lagu tu. Adabnya lagu tu. Sekalipun guru kita baik setahu mana dengan kita pun, dia tetap guru kita. Kecek jangan buat supaya saing. Rapat setahu mana pun jangan siapa perikat lagu tu. Sebab tu guru-guru dulu backing. Apabila backing anak murid tak akan banyak kecek daripada senyap. Tak tanya tak A, tak B, tak C, ya terima arahan. Tak berani nak ayat patu lagu mana senyap. Kita lah ni buat gurau. Siap buat ngaji dia pula. Lepas tu nak dapat ilmu yang berkat lagu mana. Ngaji matematik tak apa. Sebab matematik tak syarat diamalkan. Wajib tak beramal dengan matematik. Demo tak beramal ilmu matematik. Dosa lah demo. Tak dosa, tak ada apa. Tetapi ilmu agama ni ilmu hak kena amal. Maka apabila ilmu itu yang perlu pada amalan, maka perlu kepada keberkatan. Jangan banyak kecek di hadapan guru dia. Ketiga, bahawa jangan ia berkata-kata dengan barang yang tiada ditanya oleh gurunya. Tok guru dia tanya muka lain, dia jawab muka lain. Koyak cerita kok lain, beta kok lain, tahai kok ni, bahai kok tu. Kalau tok guru dia tanya hak tu ya. Keempatnya, bahawa jangan ia bertanya akan gurunya melainkan kemudian daripada minta izin daripadanya. Nak minta izin dulu nak bertanya. Tengok pula waktu sesuai. Tok guru dia tengah rehat, tok guru dia tengah itu. Ni tok guru dia tengah duduk kaluk. Dah lagi cuak nak nanya. Astagfirullahalazim. Tak munasabah. Tok guru dia tengah pakai selipar, nak sembelih dah perutnya tanya juga. Tok guru dia tengah berjalan, tok guru dia nak pergi ke tandas. Jangan tanya tempat-tempat lagu tu. Tak sesuai, terlalu tidak sesuai. Ulama dulu ketika berjalan tak tanya soalan kerana tidak ada adab soal jawab. Majlis ilmu ketika berjalan tak ada adab. Dia kena tok guru dia tanya duduk, tanya rehat, tanya berhenti, tanya gapo. Tu tempat-tempat layak. Maka kena minta izin dulu. Nak tanya boleh ke? Kali kata tak ada, minta maaf. Jangan duk tekan dia. Amal tanya kau sikit. Jangan.
Kerana apa? Kerana kalau ilmu boleh pada masa tu, ilmu yang kurang berkat dia. Kelima, bahawa jangan ia menyangka akan perkataan gurunya, sanggup perkataan tok guru dia. Tok guru dia kata gini. Bahasa salah tu. Dia pula sangka. Dengan katanya si fulan menyalahi akan yang engkau kata itu atau bagai sebagainya. Ambo dengar ustaz tu kata gini, tu ke? Tanya. Ataupun tok guru ni kata ni. Atau ustaz kata, nampak Wahabi kata muka lain tu. Misal contohnya. Jadi menyangka perkataan guru dia dengan perkataan orang lain. Tak ada adab. Dengar saja. Lepas tu banding sendirilah, jangan duk banding depan dia. Lainlah kalau kita nak tanya perkataan dia, nak bujuh. Nak kata, ni ada ustaz ni kata gini, lagu mana pendapat lain. Hak ni tanya hukum gini. Apa yang cadar dah halik belakang, perok ui pula. Maka tidak ada adab persoalan lagu ni. Itu kalau nak dapat ilmu yang berkat. Kalau nak dapat main-main, boleh nak main, tak jaga adab pun tak apa. Maka boleh ilmu semata-mata. Keenamnya bahawa jangan ia memberi isyarat akan gurunya itu dengan ia menyalahi akan bicara gurunya. Maka menyangka ia bahawasanya ia terlebih benar daripada gurunya itu, atau terlebih mengetahui ia daripada gurunya itu. Maka yang demikian itu kurang adab kepada gurunya, lagi kurang berkat. Kita nanya soalan, tok guru kita jawab, kita pun buat lelak sengih. Beri isyarat, beri tanda-tanda menunjukkan salah. Nampak buat sengih lagu tu, salah tu dia. Maka kita tunjuk, jadi tok guru kata, salah aku kali. Nampak kawan tu nampak jelek-jelek, jalak ni. Maknanya salah ni pendapat. Jangan tunjuk kata kita ni lebih pandai daripada guru kita. Duk senyap sudah. Kerana orang yang rasa pandai tidak akan bertambah ilmu dia. Tidak akan bertambah ilmu dia. Katanya ulama kata, kali ke-1000 mu dengar ilmu ni seolah-olah seperti kali pertama mu dengar. Mesti mu kena buat lagu tu seperti kejut. Lagu tu. Kena buat lagu tu. Ni tahu dah buat lagu. Macam biasa dah. Macam aling dah. Jadi lagu tu tak boleh. Kurang berkat. Ketujuhnya bahawa jangan ia berbisik-bisik dengan orang yang sama duduk pada hadapan gurunya. Awak ni nak guru marah sekali. Dia tok guru dia marah, tak pakar lalu. Duk tengah mengaji cuik orang ni, buang orang ni. Kalau boleh jaga adab, kalau nak boleh ilmu berkat. Kalau tak asyik ilmu berkat, lah gilah nak buat gapo dia pun, nak bergurau ke, nak gapo ke. Maka Imam Ghazali ajar supaya ilmu kita boleh berkat. Pengajian ilmu agama beza dengan pengajian ilmu lain. Keberkatan itu sangat perlu dari dalam ilmu agama. Bukan nak tahu maklumat saja. Ilmu lain ikutlah. Kita nak tahu maklumat saja tak apa. Ilmu lain pun kena jaga adab dah. Ilmu agama lagi-lagilah kena jaga adab. Kelapai bahawa jangan berpaling ia ke kiri ke kanan. Orang duk tengah mengajar paling kiri, paling kanan, tengok kau tu, tengok kau ni. Bukan kerja dia punya perhati juga. Kau tu jatuhnya perhati kau ni. Ni perbuatan tak comel. Pada hadapan gurunya tetapi hendaklah ia duduk tunduk lagi beradab seolah-olah ia di dalam sembahyang. Tunduk selok tidur. Kanan kiri marah orang. Kalau tunduk jenera pula nak buat lagu mana tak tahu. Duduk dalam keadaan bersungguh nak belajar. Duduk dalam keadaan kita selesa nak belajar. Duduk. Nampak dalam keadaan. Ikutlah selo kau duduk dalam lagu mana. Yang penting nampak macam gaya nak belajar. Jangan duduk paling kau tu, paling kau ni. Tak tahu alik jatuh. Main cuik, main gapo. Kau tidur tu sudah kira. Maka ilmu lagu tu kurang berkat. Ilmu yang kita perolehi pada masa tu kurang berkat dia. Kesembilan bahawa jangan membanyakkan soal tak kala segan gurunya itu daripada berkata atau tak kala ia letih. Jangan banyak nanya. Kalau kita tengok tok guru dia kita tak selesa dah tu. Dia serabut dia gini jalan dah tu. Kalau dia gitu, tak suruh tanya soalan dengan dia tu, dia letih. Maka jangan banyak bertanya. Kalau kita nampak dia tidak selesa ataupun dia letih, tak usah bertanya.
Kesepuluhnya, apabila berdiri gurunya, maka hendaklah ia berdiri pula kerana mentakzim ke akil gurunya, memuliakan guru dia. Nabi Muhammad suruh kaum Ansar berdiri kepada Sa'ad ibn Mu'az. Sa'ad ibn Mu'az ni ketua kaum Ansar. Apabila dia mari, katanya Rasulullah, berdiri kumu li Sa'din, berdiri tu ketuamu mari. Maka tidak salah kita kalau berdiri. Guru-guru kita mari sebagai tanda nak memuliakan dia. Nabi tak suka orang berdiri kalau dia mari. Bukan kerana benda tu haram, tetapi itu sifat tawaduk dia. Tetapi sekalipun lagu tu sahabat tetap berdiri. Sayyidina Fatimah apabila ayah dia masuk dalam rumah dia, dia berdiri. Tanda hormat kepada ayah dia, pegang ayah dia, letak atas kursi dia. Begitu juga Rasulullah. Apabila Sayyidina Fatimah mari, anak tina dia mari, maka dia berdiri. Hormat kepada Sayyidina Fatimah. Pegang anak tina dia, letak sebelah dia. Maka kita begitu juga. Bukan kata nak hormat, bukan kata nak puja guru, bukan kata nak taksub kepada guru. Taksub kepada guru macam-macam. Ada forum gapo dia tahu? Forum Wahabi lah mudah nak sebut. Taksub kepada guru. Ya Allah ni dia nak menghakikkan sifat hormat kepada orang alim. Hormat kepada PhD, hormat kepada Wahabi, hormat kepada CJ. Hormat kepada orang tak tahu alik ilih, alik berjatuh. Hak tu tak apa mulia okey. Hormat kepada PT, hak tu tak apa. Jangan hormat kepada tok guru saja. Jadi taksub. Lah ni duduk kecek bab IDU pula. IDU. Macam-macam. IDU ni berkat kau tidak. Nabi Muhammad buat kau dok. Kok bodoh mana jadi forum. Kok jadi dia masuk dalam forum tu lah. Dia kata Nabi Muhammad tak buat. Allahu Rabbi. Kalau baca dalam kitab hadis sepuh kata Nabi cuma IDU dia di tubuh sahabat. Dia kata Nabi tak buat lah. Dok berkat-berkat ni IDU ke apa dia. Orang panggil dia Syekh gapo dia. Naik Syekh Rabbana kau gapo dia. Oh bodoh sungguh kata. Tajuk kita tak faham, jangan duk bahas. Semakin zahirlah kebodohan kita atas belakangnya. Lah ni. Hormat kepada guru taksub. Hormat kepada orang lain tak apa. Hormat ke dunia, hormat ke PT, hormat ke pakar, hormat ke CJ, hormat PhD tak apa. Ni agenda-agenda orang kafir yang telah masuk kepada pemikiran orang Islam sehingga kita pengaruh dengan kekafiran dia. Tak si hormat kepada ulama. Macam-macam punya pukulan. Masuk dalam TV pula. Sama-sama bodoh. Hak TV pun bodoh. Nak kata gua dah mulai tak ngaji agama. Hak Syekh tu pun bodoh juga. Tak tahulah siapa dia. Hangpa tak tahu tu. Orang-orang cerita betul kau tak tahu sak ketam salah kau gua tak boleh jelas-jelas sangat. Kena hangpa. Dia kena kecek kiyah-kiyah gitulah. Kalau orang cerdik dia akan faham, orang bodoh tak ikat royak pun tak faham. Maka memuliakan guru ini tanda keberkatan ilmu. Dia nak buat tradisi mulia ke guru. Lagu tu nak ngaji supaya mengaji orang kafir. Ngaji matematik kaki atas kepala tok guru. Nyuak ngaji kat tok guru. Sepak tok guru, buli guru. Tak apa lagu tu, tak apa. Ni berat entah tu. Macam-macam manusia dengar perkataan orang lagu ni. Kerana mentakzim ke akal gurunya itu. Dan jangan diikuti pada ketika bangkitnya itu dengan pertanyaan dan soalan. Apabila dia bangun, jangan bertanya, jangan soal apa dia. Mungkin dia rasa tak selesa ke, nak berjalan ke payah ke apa dia. Lebih-lebih lagi guru tua. Dia nak berhenti, dia lenguh, dia apa, tanya jalan. Biar dia rehat dulu, baru selesa nak jawab. Jangan bertanya masalah pada ketika ia berjalan. Hingga sampai ke rumahnya atau tempat duduknya. Biar dia duduk selesa dulu. Ni dok nanya dia apa pening. Kena guru tua pula rebah sorang gitu dia. Kesebelahnya, jangan jahat sangka dengan gurunya itu pada segala perbuatan yang zahir menyalahi etikadnya. Tok guru ambo ni salah ni. Menurut etikad ambo ni salah tok guru ambo. Dia baru ngaji akidah tok awal. Tiba-tiba tengok tok guru dia syarah, tok guru ambo ni Mu'tazilah ni pokoknya. Tok guru ambo ni ngaji akidah tok awal baru. Jadi jangan sangka jahat. Kena suka baik. Kerana
apa faedah kita buat dia sebagai seorang guru kalau kita tidak percaya kepada ilmu dia, tidak sikoh kepada akidah dia, tidak sikoh kepada segala ilmu fiqh dia. Tak usah buat guru lah. Kerana apabila kita buat dia sebagai guru, kita percaya dia betul belaka. Nah, yang kata ni tak asuk ni. Tak guru buat salah pun kata betul juga. Kerana salah tu menurut kita. Zahir ilmu kita baru. Pas kita mengajar akidah tu awal baru berat. Maka kena tanya hak tinggi lagi. Atau bersalah perbuatan gurunya itu dengan pengetahuan atau dengan adabnya. Tok guru hamba ni buat benda yang menyalahi adab ni. Benda yang menyalahi pengetahuan hamba ni. Salah ni tok guru hamba ni. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita tengah belajar, ilmu kita terlalu sedikit. Tak boleh ajar kritik. Tak boleh kritik dah tok guru ni. Kerana mengkritik seorang guru, kita ilmu tak ada, tiba-tiba kita nak kritik. Salah. Kalau kita sama-sama orang alim, mengkritik orang alim itu betul. Dibenarkan. Lah ni masyarakat, hak tak erti apa, bodoh letaknya, dia pula kritik ustaz-ustaz, hak ni alim, hak ni. Pelik sungguh. Belajar mana? Sebab ni, sebab terpengaruh dengan sesek Wahabi ajar, jangan taksub pada guru. Kue ajar dengan ustaz-ustaz, dengan alim ulama. Jangan hormat sangat. Maka timbullah budaya masyarakat tak hormat langsung ke ulama. Perkataan yang berat-beratnya kata dajjal lah, kafir lah, murtad lah, kuburium lah, syalpalium lah, nama biskut liung, macam-macam lah. Macam-macamnya kata. Apa dia ajar lagu tu? Mak ayah dia ajar lagu tu? Tak. Dia belajar lagu mana? Kata-kata huduh lagu. Daripada Wahabi. Wahabi ajar perkataan lagu tu. Ajar hina ulama. Cuma apabila masyarakat jadi lagu tu, dia lepas. Baru lagi. Tapi kalau dalam majlis dia, orang tanya soalan dia, jangan, kita kena jaga adab dalam majlis kita. Kena jaga adab, jangan adab. Dia ajar masyarakat tidak beradab dengan ulama. Masyarakat kata berat-berat kepada ulama, dia akan tanggung dosa semua orang yang kata huduh kepada ulama. Wahabi akan tanggung. Tapi tiba dalam majlis dia, apabila kita kecek, kalau kita tanya soalan, dia kata kena jaga adab dalam majlis ilmu. Malah ayat cerita, takut berat. Orang lagu ni kita nak buat guru. Orang lagu ni kita nak buat ulama, nak buat panduan. Kerana guru itu terlebih tahu ia dengan segala rahsia syariat, seperti hikayat Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi salam. Ayat cerita lagu ni kan. Kau marah buat dia. Tak boleh terima buat dia kata. Dia tak guru salah, kena ngaku lah. Apa Nabi Khidir dengan Nabi Musa? Nabi Khidir pula dia kata. Nabi Musa ni ilmu orang alim ni. Bukan orang alim, dia Nabi. Maka kaedah dia apabila Nabi pada zaman tu, dia paling alim sekali. Kerana Nabi. Maka tok guru anak murid dia tanya, ya Nabi Allah, adakah ada orang lebih alim daripadamu? Ya Nabi pada masa tu Nabi Musa. Nabi Musa kata tak ada, aku paling alim sekali. Dia siapa dia lah? Menurut iktikad akulah murid aku Nabi. Tuhan tegur selalu Nabi Musa. Hei Musa, pergi belajar lagi. Pergi belajar. Nabi Musa Nabi pada masa tu. Pergi cari siapa dia? Ada riwayat kata Khidir ini wali, bukan Nabi. Ada riwayat kata dia tu Nabi Khidir. Hak muktamad dia tu Nabi Khidir. Ada riwayat kata dia tu waliullah. Maka seorang Nabi pergi belajar dengan waliullah. Orang lebih rendah daripada dia. Belajar kepada kita. Nak ayat apa dia? Nak ayat kata ilmu ini tidak sama. Ada ilmu sekalipun pangkat dia tinggi, tetapi ada bab dia tak boleh. Seperti sultan, raja. Sekalipun Perdana Menteri dia, sekalipun bendahara, apa dia hak paling tinggi kan dia, ada bab dia tak boleh masuk. Tapi tukar gaji dia, hak dia bahagian cara dalam bilik dia boleh masuk. Tempat-tempat hak khas pun dia boleh masuk. Tetapi pakat dia lebih rendah daripada bendahara atau Perdana Menteri. Tapi tempat-tempat tertentu dia boleh masuk. Ia lagu ni. Ilmu Tuhan ni kadang-kadang memanglah pakat dan ilmu tu lebih tinggi kawan ni. Tetapi ada bab-bab tu hawi ilmu khas kepada seseorang itu. Nak ajar kata ilmu kita ni tidak rata, tak semuanya kita tahu. Banyak lagi ilmu yang kita tidak tahu. Maka banyaklah pengajaran yang kita ambil daripada cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Muhammad kata, Allah, kalulah Nabi Musa bersabar sikit ya, nescaya kita boleh dengar macam-macam cerita lagi. Kita hanya dengar 3 cerita saja daripada Nabi Musa dengan Nabi Khidir, 3 cerita.
Pertama, Nabi Khidir pecah kapal. Kedua, Nabi Khidir bunuh budak. Ketiga, Nabi Khidir tolong orang. Tolong orang hok tak si tolong dia. Tolong buat rumah, tolong buat gapo dia. Maka benda lagu ni Nabi Musa tak boleh nak sabar. Kerana kuatnya Nabi Musa menjaga syariat Allah Ta'ala, maka ilmu batin, ilmu hakikat ini tidak boleh nak masuk ke mana dia. Sama-sama hebat dua-dua ni, maka Nabi Khidir kata belajar tiga ni sudahlah. Nabi Muhammad sebut hadis mengenai Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Muhammad kata kalulah Musa sabar sikit, Nabi Musa sabar sikit, nescaya kita boleh dengar macam-macam cerita yang hebat. Nabi Muhammad tidak pernah mempertikaikan Nabi Khidir alaihissalam. Ni pelajaran kepada Wahabi biar dia reti sikit ilmu hakikat tu gapo dia. Jangan kata menyalahi syariat tu gak salah selalu. Dengar huraian dia dulu. Syariat siapa dia? Syariat kita ya. Syariat sebenar tidak bercanggah pun. Sejarah zahirnya. Ada yang kata kalau orang cerita lagu ni ahli batin. Orang-orang batin ni akan buat alasan lah untuk dia nak mengajar ilmu batin, ilmu hakikat salah. Orang hok salah tu rasa duk kira lah. Tak syarat kata ayat cerita lagu ni dia akan carinya pula juga ilmu nah. Hak ni kita nak ayat bendanya kata. Ilmu tu kena terima kata. Jangan kata waksa saja ilmu ni. Maka bahawasanya perbuatan Nabi Khidir memecahkan akal perahu orang yang tempat ia menupai akan dia tupai kapal tu dan membunuh ia akan kanak-kanak yang kecil yang belum lagi berdosa, maka pada zahir perbuatannya itu menyalahi akal syariat zahir. Betul zahir syariat betul salah. Tetapi jangan buat tindakan, jangan beri jawapan lagi, jangan menghukumkan keputusan lagi. Kerana ada jawapan sebab dia Nabi Khidir. Nabi Musa tak sabar nak tahu jawapan dia. Kerana dia tak boleh bersabar dengan benda-benda yang menyalahi syariat, tak boleh apa. Maka sek-sek orang-orang hak jenis pegang syariat, hak kuat ni, orang ilmu zahir lagu ni, betul lah kerja dia. Dia kena jaga syariat sebab dia ilmu sekadar tu saja. Maka dia kena jaga ilmu dia. Manakala orang ilmu hakikat kena jaga ilmu dia. Orang yang mengumpulkan ilmu syariat, ilmu hakikat kena jaga dua-dua. Tetapi hak salahnya menyalahi orang ilmu hak selain daripada dia. Nabi Musa tanya. Nabi Musa tanya, apa buat lagu ni? Saya tak sabar dah. Perbuatan ni salah ni. Kita dah lah tupai perahu orang buat kena pula. Molek kau dok lagu ni. Nabi Musa tegur. Apa bunuh budak ni? Budak ni kecil tak berdosa. Kalau dia jahat setara mana pun budak kecil. Dia tidak berdosa. Apa awak buat lagu ni kata? Maka menyalahi akal syariat. Nampak secara zahirnya syariat. Dan sebab itu maka ingkar Nabi Musa akan dia pada permulaan. Ingat, permulaan. Mula-mula Nabi Musa tak diterima akal. Salah lagu ni. Orang tak jauh lagu ni. Tetapi pada hakikatnya, hakikat. Rupanya ada satu ilmu lagi, bukan ilmu zahir syariat saja. Ada ilmu hakikat pula. Pada hakikatnya tiada menyalahi akal batin syariat. Apabila Nabi Khidir memberitahu kepada Nabi Musa hujah-hujah dan sebab kenapa dia buat lagu tu, maka Nabi Musa terima dengan berlapis dada. Tetapi pelajaran dia sangat sukar. Nak belajar ilmu lagu ni sangat sukar kerana kita akan diuji sampai peringkat lagu ni Nabi Musa. Siapa tak bersabar? Seorang Nabi itu tak sabar dah. Kita nak belajar lagi-lagi lah tak boleh nak sabar. Bercanggah dengan ilmu kita. Apa dia beritahu, barulah kita tahu jawapan dia, barulah kita terima. Dan sebab itulah bahawa Nabi Musa pada akhir perbuatannya ia membenarkan akan Nabi Khidir alaihi salam. Mujur dia membenarkan. Orang lain ni tak cakap royak hujah, dia tak dengar awak kerah-keruk dia. Wallahu a'lam. Baca sebutir kitab sudah ini.